Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe dan lonceng terhadap channel ni. Pada yang belum, jemputlah menekan subscribe dan lonceng. Baik, seperti tajuk dan thumbnail tu ya, hakikat. Apakah hakikat sebenarnya? Tuntutan ya, ataupun keinginan pencarum untuk mengeluarkan sekali lagi pengeluaran khas. Okey, jom kita mulakan. Jangan lupa subscribe dan lonceng. Seperti yang kita dah sedia maklum ya, sejak kebelakangan ini ya, ramai ya yang telah bersuara supaya diadakan pengeluaran khas kali yang kedua ataupun digelar sebagai pengeluaran khas 2.0. Okey, akibat daripada kenaikan harga barangan. Tu dia. Kenaikan harga barang. Okey, persoalannya, wajarkah pengeluaran khas 2.0 ini diadakan? Ya, wajarkah ianya diadakan dan berapakah amount yang sepatut dan wajar dikeluarkan? Okey, jika dilihat daripada sudut ekonomi ya, selepas kita memasuki fasa endemik ya, sebab kita masuk fasa endemik, kebanyakan sektor telah pun dibuka ya, seperti biasa, dan kebanyakannya telah pun bekerja semula. Majoritinya ya, dan ada setengah yang masih belum lagi mendapat kerja. Kerana nak cari kerja bukan senang, babe. Nak dapat kerja pun bukan senang. Ya, itu pun satu sebab juga. Dan ramai sebenarnya yang dah mula bekerja. Okey, namun jangan dilupa masih ada juga yang terkesan akibat daripada penutupan sektor. Ya? Ada sektor-sektor tertentu ditutup semasa fasa pandemik yang lalu, walaupun telah mendapat pengeluaran. Ya? Walaupun mereka ni mendapat pengeluaran yang pertama, tapi mereka tak dapat bekerja sebab sektor yang mereka bekerja itu ditutup, sebagai contoh. Jadi mereka ni terkesan. Ya? Terkesan kenapa? Sebab apabila sektor yang mereka ceburi, yang mereka kerja tu ditutup, maka mereka tidak dapat bekerja. Dan adalah tunggakan yang sangat banyak. Jadi kebanyakan golongan yang macam ni, 10,000 yang maksimum mereka buat hari tu, habis untuk membayar tunggakan kereta, tunggakan ansuran, pinjaman, loan, rumah dan sebagainya. Okey. Tapi tak semua golongan yang terkesan ini masih mempunyai baki. Baki dalam akaun KBSP mereka yang cukup untuk membuat pengeluaran. Maksudnya, walaupun mereka terkesan, ada juga yang baki dalam simpanan akaun KBSP mereka tidak mencukupi untuk membuat pengeluaran lagi. Itu tak dinafikan, terutama golongan muda ya. Pencarum-pencarum muda. Mereka masih lagi struggle, tapi tak ada simpanan. Dah kata orang baki minimum. Ya, banyak golongan muda yang macam tu. Okey. Jadi perlu ataupun tidak pengeluaran 2.0 ini dilaksanakan ya, dituntut dan didesak. Okay? Jadi kalau kita nak tanya persoalan perlu ke ataupun tidak, memandangkan keadaan ekonomi kita yang terumbang-ambing dan ekonomi rakyat juga terumbang-ambing, maka kerana ikut pendapat peribadi aku, ya, tambahan pengeluaran ni 2.0 ini perlu bagi setengah pihak dan tidak perlu bagi setengah pihak. Ada dua side ya. Pihak yang perlu tambahan ini ialah pihak yang memang sangat-sangat terkesan dengan pandemik ya, dan menyelesaikan segala hutang piutang, baki pun tinggal baki pengeluaran yang lampau pun tinggal sekiput ataupun dah habis langsung, tetapi masih lagi mempunyai simpanan dalam KSP yang banyak. Jadi golongan ini perlulah untuk meneruskan kelangsungan hidup ya. Sebab kalau nak harapkan bantuan kerajaan, kebanyakan golongan yang macam ni M40 ya, M40, dan M40 tak banyak menerima bantuan. Jadi ada keperluannya di situ. Tapi di sebalik yang satu lagi, ianya tidak membantu bagi rakyat Malaysia, rakyat Marahin secara keseluruhannya, yang pertama bekerja sendiri, yang kedua tidak mencarum, tak ada caruman, tak ada akaun KBSP langsung, dan juga mengharapkan bantuan kerajaan semata-mata ya, seperti BKM, JKP dan sebagainya. Jadi ada dua side. Ada golongan yang memerlukan dan ada golongan yang tidak memerlukan kerana yang aku sebut tadi tu. Termasuk juga yang mempunyai baki, yang dah cecah baki minimum tu. Mereka tak boleh lah kan. Jadi bagi golongan itu, korang faham lah M40, kebanyakannya M40 ya, tak dapat bantuan banyak. Jadi apa yang mereka harapkan ialah wang simpanan mereka sendiri. Okey, kesimpulan dalam video ini, apa yang aku boleh simpulkan, tambahan pengeluaran khas ni 2.0 ni ya, boleh dianggap sebagai penyelesaian jangka pendek ya, untuk masalah kewangan rakyat, terutama M40 ya. Penyelesaian jangka pendek. Kerana penyelesaian jangka panjang dalam masalah negara ya, sebenarnya ialah harga barang itu sendiri dan juga cukai GST yang bakal dilaksanakan, insya-Allah. Kalau jadilah kan GST, dia akan ialah semua barang akan jadi naik lagi.
Jadi ia penyelesaian jangka pendek. Penyelesaian jangka panjang ialah penurunan harga barang itu sendiri. Dan juga pelaksanaan gaji minimum yang lebih, kalau boleh naik lah 2K dan sebagainya, dan harga barang dikawal sepenuhnya. Itu ialah penyelesaian yang sebenarnya. Okey, dan untuk golongan yang tidak mempunyai akaun KPSP, bekerja sendiri, tidak mencarum, bekerja kampung, duduk di kampung dan sebagainya, ada golongan KS pagi makan pagi, KS petang makan petang, dan juga golongan miskin tegar. Mereka ni memang mengharapkan bantuan kewangan daripada kerajaan. Jadi secara tak langsung, macam dua side tadi adalah penyelesaian untuk golongan M40 ialah dengan tambahan pengeluaran. Manakala bagi golongan-golongan yang aku sebut baru tadi, mereka mengharapkan tambahan bantuan kerajaan ataupun pakej baru daripada pihak kerajaan untuk kelangsungan hidup mereka. Kerana harga barang memang naik, babe. Korang pergilah mana-mana pun, korang belilah apa pun, semuanya naik harga. Kedai Eco pun dulu daripada RM2 jadi RM2.20 dan akhirnya jadi RM2.40. Kedai RM2 pun dah tak jadi RM2 dah. Jadi banyak benda dah naik. Mr. DIY pun dah naik. Semua barang naik. Pergilah mana pun, yang dulu korang anggap harga barang murah, ternyata ada kenaikan. Walaupun kenaikan tu tak jelas sangat, naik sen-sen je, tapi masih ada kenaikan. Kita kena faham lah, memanglah mereka terpaksa menaikkan harga barang untuk menanggung kos mereka juga, untuk menanggung kos gaji pekerja, yang mana mereka terpaksa bayar gaji minimum RM1,500. Jadi nak tak nak majikan pun terpaksa, syarikat pun terpaksa menaikkan harga barang mereka untuk menanggung kos-kos lain. Kita tak boleh nak salahkan pemain industri ni, kerana mereka pun terpaksa menanggung kos, dan secara tak langsung kos itu diserap, terpaksa diserap oleh pengguna, terpaksa membayar harga yang lebih untuk kelangsungan perniagaan mereka. Jadi itulah adanya kesimpulan yang aku boleh buat dalam video yang ringkas ni. Hakikat yang sebenarnya, pengeluaran tambahan ini perlu bagi setengah golongan, dan setengah golongan lagi tak perlukan bantuan kerajaan, dan penurunan harga barang perlu dibuat dengan segera. Ini satu benda yang tak mudah, nak turunkan harga barang sedangkan gaji minimum dinaikkan. Memang gaji minimum ni kalau dinaikkan, kita dah jangka dah, apabila gaji naik harga barang pun akan turut naik lah. Jadi alangkah baiknya sekiranya, bagi pandangan aku sendirilah secara peribadi, gaji minimum itu ditentukan oleh syarikat ataupun pemain industri swasta itu sendiri tanpa campur tangan pihak yang berkenaan. Kerana bila ada campur tangan, dia akan melibatkan kos-kos yang di luar jangkaan dan barang punya dinaik harganya. Dan inilah yang terjadi sekarang ni. Jadi kita semua faham hakikat sebenarnya kenapa pencarum menuntut tambahan one off lagi, sekurang-kurangnya RM5,000 ataupun RM10,000. Dan ini baru benda yang digembar-gemburkan, belum lagi bermulanya perjuangan tersebut, tuntutan tersebut. Dan seperti biasa, tak mudah benda ni yang nak dilaksanakan, dia akan ambil masa. Dan itulah, sebarang tuntutan ni memerlukan masa. Itu adanya. Kita perlu faham hakikat sebenar kenapa harga barang naik dan kenapa pencarum memerlukan sangat tambahan one off KPSP ni. Sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.